Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Na'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Allahumma idfa' 'anna al-waba' wal ghala' wal riba waz zina wal mihan wa su'al fitan ma zahara minha wa ma batan an baladina hadha Pahang Darul Ma'mur khasatan wa an sairil biladil muslimina amatan ya rabbal alamin. Allahumma ja'alil Qur'an rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jala'a ahzanina wa zihaba humumina. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran penyejuk hati kami, jadikanlah ia cahaya yang menyinari dada kami, jadikanlah ia penghibur kepada duka kami, wa zihab humumina, dan penghapus kesedihan kami. Yang saya hormati para penonton, khususnya seluruh rakan-rakan seperjuangan di Jabatan Agama Islam Negeri Pahang dan juga rakan-rakan di Pejabat Agama Islam Daerah di seluruh pelosok Negeri Pahang, rakan-rakan kita di sekolah-sekolah menengah agama di Negeri Pahang. Mudah-mudahan semuanya berbahagia sekalian, khusus juga kepada yang dihormati para puasawan sempena Ramadan Al-Mubarak. Kita hari ini berada pada sambutan nuzul Quran. Hari ini Ramadan ke-17. Semoga kita dah naik kelas. Lapar dan haus harap membekas, di akhirat nanti mendapat balas. 17 Ramadan nuzulnya Al-Quran, pusaka abadi umat pilihan. Takkan berubah sepanjang zaman, tak lekang dek panas, tak lapuk di hujan. Saudara, bulan Ramadan yang sedang kita lalui sekarang adalah bulan di mana bukan sekadar diturunkan Al-Quran, bahkan seluruh wahyu Allah diturunkan pada bulan Ramadan. Dalam satu hadis, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah dimeriwayatkan daripada Wasilah bin Asqa radhiyallahu anhu, dan ada juga hadis daripada riwayat Imam At-Tabrani. Nabi SAW ada menyatakan, unzilat suhufu Ibrahim fi awwali lailatin min Ramadan wa unzilat Tauratu li sittin madhaini min Ramadan wal Injilu li 13 khalat min Ramadan wa unzilal Furqan li 24 khalat min Ramadan. Nabi menyebut suhuf Ibrahim turun pada malam 1 Ramadan. Kitab Taurat turun pada 6 Ramadan, 700 tahun selepas turunnya suhuf. Kitab Zabur turun pada 12 Ramadan, 500 tahun selepas turunnya Taurat. Kitab Injil turun pada 13 Ramadan, 1200 tahun selepas turunnya kitab Zabur. Dan kitab Al-Quran Al-Karim diturunkan pada 24 Ramadan, 620 tahun selepas turunnya kitab Injil, iaitu pada malam Isnin 13 Ogos tahun 610 Masihi. Timbul persoalan di kalangan para ulama. Hadis Nabi menyebut 24 Ramadan turunnya Quran, sedangkan kita khususnya di Pahang sambut 17. Mana satu yang benar? Baik, Al-Quran penurunannya digelarkan dengan istilah salasa tanazzulat, 3 kali penurunan. Dia ada 3 fasa. Inna anzalnahu, Quran ni memang dia turun, dia ada 3 fasa. Fasa yang pertama adalah peringkat Allah turunkan secara lamsam ke Lauh Mahfuz, komplit 28 huruf hijaiyah, 340,740 huruf, 77,437 kalimah, 6,236 ayat, 114 surah, 30 juzuk, 60 hizib, 240 makra', komplit diturunkan oleh Allah ke Lauh Mahfuz. Bal huwa Qur'anum Majid
fi lauhim mahfuz. Sebenarnya apa yang disampaikan oleh Muhammad itu bukan syair ataupun sihir, tapi adalah Quran yang tertinggi kemuliaannya dan dipelihara di Lauh Mahfuz. Surah Al-Buruj ayat 21 sampai 22. Penurunan yang kedua adalah daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah yang terletak di paras langit dunia. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna munzirin. Surah Ad-Dukhan ayat yang ketiga. Sesungguhnya kami turunkan Quran pada malam yang berkat, kerana sesungguhnya kami sentiasa beri peringatan dan juga amaran kepada hamba-hamba kami. Ini fasa yang kedua. Fasa yang ketiga, kata para ulama, adalah fasa penurunan daripada Baitul Izzah ke dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara beransur-ansur selama 22, 23, 24 ataupun 25 tahun. Wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukthin wa nazzalnahu tanzila. Dan Quran itu kami bahagi-bahagikan supaya engkau membacakannya kepada manusia dengan lambat, dengan tenang, dan kami turunkan kepadanya tanzila, secara beransur-ansur. Ini direkodkan dalam surah Al-Isra ayat ke-106. Sebab itu bila Quran ini diturunkan, dia tidak tentu pada satu waktu saja. 17 pun betul, 24 pun betul. Cumanya hadirin hadirat para penonton yang dirahmati Allah sekalian, bagi kita orang Islam, Quran ni sesuatu yang hebat. Tapi bagaimanakah kita? Adakah kita memiliki kehebatan dengan Al-Quran? Sebab itu orang berpuasa dengan Quran begitu rapat sekali. Sampaikan Nabi pernah sebut, Al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafar. Surga itu rindu kepada 4 jenis manusia. Pertama, talil Quran, orang yang suka baca Quran. Yang kedua, wa mut'imil ji'an, orang yang suka belanja orang makan. Yang ketiga, wa hafizul lisan, jaga mulut. Dan yang keempat, wasaim fi syahri Ramadan, orang yang puasa pada bulan Ramadan. Hadis riwayat Abu Daud. Lalu apakah kriteria untuk kita nak mengenal orang puasawan yang betul-betul percaya, cinta, sayang kepada Quran? Apakah kriterianya, indikatornya? Pertama sekali, kata para ulama, orang yang cinta kepada Quran, mengamalkan Quran ni, nombor satu, dia mesti memiliki Quran, mushaf, memiliki mushaf yang dia beli daripada duitnya sendiri. Maaf, kebanyakan daripada kita, mushaf yang ada di rumah kita bukan mushaf kita, mushaf orang. Mushaf pinjam, mushaf hadiah wakil perasmian, mushaf curi pada masjid sebelah pejabat. Ini bukan hak kita, mesti dibeli dengan duit kita sendiri. Berapa orang di kalangan tuan-tuan yang pernah beli Quran? Pernah beli Quran dengan duit dia sendiri? Kalau ada, alhamdulillah. Kepada yang belum, mesti mau beli Quran. Sebab tanda orang yang mengamalkan, orang yang rapat dengan Quran, bermuamalah dengan Quran, dia mesti membeli Quran. Sebab orang yang memiliki mushaf, dia akan rasa cinta kepada mushaf itu. Dan itu syarat utama. Quran, nak jadi orang yang bercinta dengan Quran, dia mesti memiliki mushaf yang dia beli sendiri. Sebab itu para salafus salih rahimahullah, mereka dulu bukan sekadar memiliki mushaf masing-masing, tapi juga mereka memiliki tahap kecintaan luar biasa sekali dengan Al-Quran. Luar biasa sekali. Sebab itu ada satu cerita seorang tabi'in senior namanya Sa'id bin Musayyab. Sa'id bin Musayyab ini diceritakan dia begitu cinta sekali kepada mushaf, sehingga kan kalau dia pergi ke mana-mana, dia akan bawa mushafnya itu, di dalamnya diletakkan barang-barang berharga. Dia masukkan duit dia masukkan barang-barang macam kita sekarang ni, mungkin kad pengenalan, lesen, kad ATM dan macam-macam lagi. Memang dia simpan di dalam mushaf. Jadi dia ke mana-mana, satu hari dia singgah pergi bersemayang, singgah di masjid nak semayang. Ketika itu dia letak Quran, adalah satu orang yang dah biasa mencuri, agaknya dia perasan dengan modus operandi Sa'id bin Musayyib, suka letak barang berharga dalam Quran. Jadi ketika Sa'id semayang, dia curinya Quran itu sebab nak ambil duit. Sa'id yang rasa dah barang dia ambil, cepatkan semayang, dia kejar, dapatlah dia tangkap. Pencuri ni merayu jangan diapa-apakan.
Kata Said, tak, saya nak Quran. Dia pun buka, duit ni awak boleh ambil, saya nak Quran saja. Dia sanggup kejar orang, bukan sebab nak pukul orang tu, tapi kerana nak ambil mushaf kita saja. Bayangkanlah kalau kita pergi kopi, pergi ke Jabatan Agama, parking kereta di bawah garaj, dalam kereta ada Quran, tiba-tiba ada orang entah mana-mana curi kereta kita. Kita pun kejarlah orang itu sampai Jambatan Pekan, dapat tangkap di depan kasar. Kita pun kata, awak curi kereta. Dia pun merayu, bang jangan pukul saya bang, saya menyesal, saya tak jadi curi. Kita pun kata, tak, saya nak ambil Quran je, ini kereta awak boleh ambil. Itulah tahap Sa'id bin Musayyab atau Musayyib. Dia cinta dia pada Quran. Ayuh kita letaklah Quran ini di mana-mana saja. Elok kita warga Jabatan Agama, Quran ni letaklah di pejabat, letak di, baca tak baca cerita lain, letak dulu. Kalau boleh dalam kereta, letaklah Quran. Jangan beli Quran besar, beli Quran kecil-kecil, letakkan di dashboard. Baca tak baca cerita lain. Mungkin orang akan sindir kita, letak baca tidak juga. Daripada letak benda lain, bila letak Quran. Ada orang letak beruk merah jambu tampai di cermin, dia kepedah, kita pun tak tahu, tersengih, tergoyang-goyang benda tu. Letak Quran, kurang-kurang ada keberkatan. Dan saya ingat dalam bilik mesyuarat kita tu pun elok letak Quran juga. Letak Quran kat meja pengurusi tu, selain pada ada komputer, letak Quran, supaya kita tahu nak cakap benda-benda tak senonoh ataupun benda-benda nak gaduh apa, kita segan kerana ada Quran. Quran mesti jadi satu pembudayaan. Sebab itu orang kalau dah cinta kepada Quran, dia cinta kepada mushaf, dia suka mendengar Quran. Kalau dia semayang di belakang imam yang panjang pun, dia rasa tak ada masalah. Ramai di kalangan kita dabik dada mengaku sebagai cinta kepada Quran, tapi di saat imam baca panjang sikit saja, berapa ramai yang tarik muka, berapa ramai. Sebab itu kita kagumlah kepada sekumpulan pelajar-pelajar, santri-santri di sebuah pondok pesantren di Indonesia. Kita begitu hormat pada mereka. Mereka semayang tarawih start daripada pukul 7 malam lepas pada isyak. 7 malam dia semayang tarawih, tamat pukul 3 pagi. Punyalah lama. Rakaat pertama sampai rakaat ke-20, imam dia baca komplit 30 juzuk. Mereka khatam Quran tiap-tiap malam. Saya ingat di negeri Pahang tak ada orang yang sanggup nak khatam Quran dalam tarawih tiap-tiap malam. Setiap malam, setiap rakaat imam akan baca 1 sampai 2 juzuk. Satu rakaat kadang-kadang boleh mencecah sampai setengah jam. Satu rakaat setengah jam. Begitulah dilakukan secara turutan sehinggalah juz 30 pada akhir rakaat yang ke-20. Ada di Jawa Timur, di Indonesia. Luar biasa. Tapi yang datang semayang bukan orang biasa-biasa. Yang datang kebanyakannya adalah orang-orang yang hafal Quran, yang nak mengulang balik hafalan mereka. Jadi mereka singgah di pesantren itu untuk join semayang. Kenapa boleh dapat perkara itu? Sebab mereka dah cinta kepada Quran. Sama juga macam kita melihat Uzaifah Al-Yamani yang merupakan sahibu sirri Rasulullah, penyimpan rahsia Nabi. Dia ni macam setiausaha sulit lah kepada Nabi. Dia cerita dalam satu riwayat dalam Sunan Kubra, Imam Hakim dan juga An-Nasai disebutkan, Nabi SAW kata dia, bacaan kalau dia semayang solat memang panjang. Memang panjang. Dan orang memikir nak ngikut. Panjang betul. Dia enjoy the process. Kata Huzaifah, Nabi pernah saya tengok dia semayang, kata dia, habis Fatihah, dia baca Al-Baqarah. Bukan 10 ayat. Dia baca komplit 286 ayat. Dalam surah Al-Baqarah ada 3 juzuk. 6,221 kalimat, 25,500 huruf. Habis dia baca Al-Baqarah, ingatkan rukuk. Kata Huzaifah, tak. Dia sambung pula lagi Ali Imran. Ali Imran saja ada 200 ayat, 2 juzuk. Habis Ali Imran, ingatkan rukuk, tak. Sambung lagi. Dia baca pula Suratun Nisa. Komplit 176 ayat, 3 juzuk. Maknanya Nabi satu rakaat dia semayang baca 662 ayat, 8 juzuk satu rakaat. Itu yang kita dengar Nabi semayang bengkak kaki, bukan dia hentak kaki di masa semayang, sebab berdirinya begitu lama. Macam kita bulan puasa bengkak juga kaki, gaut, salah makan.
Nabi bengkak kerana berdiri lama sembahyang. Macam mana dia boleh dapat berdiri lama sembahyang? Sebab dia enjoy dengan Quran. Cinta dia, happy dengan Quran. Kita tak dapat tahap begitu. Walaupun tepuk dada kata sayang dan cinta Quran, diri lama sikit tak tahan lah. Tak tahan kita. Orang selalu guna hujah. Semayang mana boleh panjang-panjang. Nabi kan tegur, iza a'amma ahadukum nas falyukhaffif. Kalau awak semayang jadi imam, ringankan semayang. Lantas kita pun entahlah qul huwallahu rakaat pertama, rakaat kedua iza ja, pendek-pendek. Tidak salah. Tapi tahukah kita yang Nabi sebut sebagai falyukhaffif itu ringan cara Nabi? Nabi yang ringan tu ringan syafaat dia ketika jadi imam, lain dengan dia semayang seorang. Tapi walaupun ringan tetap panjang. Dalam riwayat daripada Amr bin Haris disebutkan Nabi kalau semayang subuh, kata dia sami'tu Nabi yaqra'u fil fajri idza syamsu kuwirat. Kata Amr bin Haris, Nabi kalau semayang subuh, aku perasan dia suka baca surah At-Takwir. Ini hadis dalam riwayat Imam An-Nasai. Surah At-Takwir ni juzuk ke-30, dia ada 29 ayat. Dalam hadis Bukhari Muslim disebutkan Nabi favorite dia baca surah dalam semayang subuh, surah Al-Waqi'ah. Berapa ayat? 96 ayat. Surah apa lagi? Surah Al-Mu'minun 118 ayat. Surah apa lagi? Surah At-Tur 49 ayat. Surah apa lagi? Surah Ar-Rum 60 ayat. Surah apa lagi? Yasin 83 ayat, bawa dalam semayang subuh. Dan yang paling kerap Nabi baca, kata perawi hadis, adalah surah As-Saffat. Berapa ayat? 182. Sehingga kata para sahabat, walaupun surah As-Saffat ada 182 ayat, kami para sahabat menganggap bacaan itu biasa saja. Agak macam kita mendengar izaja ya. Macam kita mendengar inna ataina, begitu saja. Dia bagi dia normal 182 ayat. Begitu juga sembahyang Zuhur. Kata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia bercerita pengalaman. Laqad kanat salatu zuhri tuqamu. Satu ketika kami nak sembahyang Zuhur, dan sembahyang Zuhur ni dah pun diqamatkan. Fayazhabu ila falyazhabu zahib ila al-baqi'. Tiba-tiba ada satu orang sahabat, dia nak buang air. Dia keluar daripada saf, dia pergi ke baqi' untuk qada hajatnya. Fayaqdi hajatahu thumma yatawadda thumma ya'ti wa Rasulullah fi rak'atil ula mimma yutawwiluha. Sahabat ni keluar saf, pergi ke Baqi'. Baqi' dengan Masjid Nabawi yang kubur hijau kurang lebih dalam 300 meter, 4 minit berjalan kaki. Dia pergi, kemudian dia buang air, ambil wuduk, datang semula masjid. Ketika dia datang semula masjid, Nabi masih berada pada rakaat pertama. Hadis riwayat Imam Muslim. Bayangkan Nabi solat Zuhur, bacaannya bukannya pendek. Dalam hadis-hadis disebutkan Nabi biasa membaca surah At-Tariq. Surah At-Tariq sembahyang Zuhur 17 ayat. Riwayat lain sebut surah Al-Buruj, berapa ayat? 22 ayat. Ada sebut surah Al-Lail, ada 21 ayat. Mana tak kurang 10. Tak kurang 10. Ini Nabi. Jadi solat maghrib, kata Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu, sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra fil maghrib bit-turi. Aku selalu dengar Nabi kalau sembahyang maghrib dia membaca surah At-Tur. Hadis riwayat Imam Muslim. Surah At-Tur ini juzuk ke-27, dia ada 49 ayat. Sembahyang maghribnya pun Nabi tak baca pendek macam kita. Nabi suka membaca surah-surah dia panggil tiwalul mufassal. Mufassal yang panjang-panjang, bermula dari surah Qaf sampailah surah An-Naba. Kebiasaannya Nabi baca surah Tur ada 49 ayat. Begitu juga surah Muhammad ada 38 ayat, surah Al-Mursalat ada 50 ayat, surah Al-Anfal ada 75 ayat, dan surah Al-A'raf ada 206 ayat. Kita tak boleh nak buat sebab kita, pertama kita pun tak terhafal banyak itu, dan makmum kita pula tak tahan. Tapi ini bezanya orang yang cinta pada Quran. Mereka enjoy mendengar Quran. Sembahyang lama pun tak ada masalah. Bahkan sampai satu peringkat, orang yang cinta Quran ini, dia membawa percakapannya semua menggunakan ayat-ayat Quran. Sampai begitu. Dia Quran ni, kalau orang yang pandai, orang yang hafal, orang yang tahu, dia boleh gunakan setiap ayat dalam Quran pada surah tertentu untuk dialog percakapan harian. Ini tahap orang-orang yang memang dah tinggi-tinggi lah. Dia orang begitu cinta pada Quran.
Sebagai contoh, ada satu kitab Alfu Qissah min Qissasis Salihin wa Nawadiruz Zahidin, satu kitab Arab berkenaan tentang ada 1000 kisah orang-orang yang soleh dan bagaimana peliknya cara hidup orang-orang yang zuhud. Kitab ini karangan Syekh Hani Al-Hajj, dan dia ada bercerita tentang ada seorang wanita, orang tua, selama 40 tahun dia bercakap menggunakan Al-Quran saja. Cerita ini berdasarkan pengalaman daripada Abdullah bin Al-Mubarak. Siapa Abdullah bin Mubarak? Ini guru kepada Imam Bukhari. Dia cerita pengalaman dia, satu ketika musim haji, aku dah selesai buat urusan haji di Mekah, pergi ke Madinah untuk ziarah, jumpa Nabi lah. Jadi pergi makam apa semua. Dalam perjalanan balik, tiba aku nampak satu orang makcik pakai pakaian wanita buat daripada bulu haiwan. Nampak macam dia ke sana kemari, tak tahu nak, tak karuan, tak tahu nak pergi ke mana. Maka terjadilah perbualan antara Abdullah bin Mubarak dengan makcik ini. Abdullah pun tegurnya, Assalamualaikum warahmatullahi. Makcik ni jawab, Salamun qawlan mir rabbir rahim. Dia jawab salam tu dengan membaca surah Yasin ayat 58. Salamun qawlan mir rabbir rahim, ucapan salam sejahtera dari Tuhan yang maha mengasihani. Allah bin Mubarak pun heran. Dia pun tanya, semoga Allah merahmati makcik. Makcik buat apa di sini? Makcik ni jawab, may yudlilillahu fala hadiyalah. Surah Al-A'raf ayat 186. Siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tak ada yang dapat petunjuk melainkan daripada Allah. Rupanya dia nak beritahu dia sesat, tapi dia jawab dengan Quran. Ketika itulah dalam hati Abdullah Al-Mubarak, dia kata, dia terdetik, makcik ni bukan biasa-biasa. Dia kalau jawab pakai Quran ni somebody lah, somebody. Abdullah pun tanya lagi, dari nak ke mana sebenarnya makcik ni? Wanita ni jawab, Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Surah Al-Isra ayat pertama. Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Oh, rupanya makcik ni baru balik buat kerja haji di Mekah dan sekarang dia nak menuju balik ke Baitul Maqdis. Dia boleh jawab direct tapi dia pakai ayat Quran. Allah Mubarak tanya lagi, berapa hari makcik di Madinah? Dia jawab, Salasa layalin sawiyya. Surah Maryam ayat 10. Selama 3 malam dan engkau dalam keadaan sihat. Rupa dah 3 hari sampai di Madinah Al-Munawwarah. Abdullah pun tanya lagi, tak nampak pun makcik bawa bekalan makanan, beg jabir ke apa ke? Macam mana gaya nak makan? Jawab makcik ni, huwa yut'imuni wa yasqin. Surah Asy-Syu'ara ayat 79. Dan Tuhanlah yang memberi aku makan dan memberi aku minum. Oh, ni tawakal tinggilah kepada Allah. Maka kata Abdullah, saya ada makanan dalam beg ni, nak atau tidak makanan? Dijawab oleh orang tua makcik ni, summa atimmus siyama ilal lail, maka sempurnakanlah puasa itu sampai waktu malam. Surah Al-Baqarah ayat 187. Oh, rupanya makcik ni tengah berpuasa. Kemudian Abdullah berkata, lah, puasa tak apalah kau, orang musim-musim musafir ni boleh buka kan musafir. Maka jawab wanita ini, wa antasumu khairan lakum in kuntum ta'lamun. Surah Al-Baqarah ayat 184. Dan kalau berpuasa itu, maka itu lebih baik bagi kamu kalau kamu mengetahui. Kisah ni panjang sekali. Yang penting nak bercerita, makcik ni sampai sudah setiap persoalan yang diajukan oleh Ibnul Mubarak, dia jawab dalam bentuk ayat-ayat Quran. Sampailah dia berjumpa dengan anak-anak dia di kemah orang-orang yang baru balik haji ni. Jumpa dengan anak laki-laki kepada makcik ni. Abdullah pun tanya, mak awak memang begini? Dia kata, ya. Kata dia, mak saya dah 40 tahun dia tak bercakap melainkan dengan bacaan ayat-ayat Quran saja. Masya Allah. Ini contoh orang-orang yang cinta Quran. Tanya pada diri kita, kita dapat tidak makam tersebut? Jawapannya tidak, tak dapat makam tersebut. Jabat je sebelah makam, tak dapat makam, tak dapat. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang cinta Quran, dia mesti tahu baca Quran.
Bagi kita duduk jabatan agama, insya-Allah semua tahu Quran, boleh baca Quran. Orang yang tak tahu Quran, berat sungguhlah. Bagi kita orang Islam, tak boleh tidak mesti tahu baca Quran. Jadikan Al-Quran sebagai imam. Isinya mulia bak mutiara manikam. Rajin membaca akan terakam dalam jiwa yang paling dalam. Jom kita baca Quran. Al-Quran kitab yang pasti benar. Jadikan ia pautan yang tegar. Di akhirat nanti akan bersinar bagai cahaya menjelang fajar. Quran yang kita baca, dia jadi cahaya. Sebab itu Nabi pernah sebut kepada Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, "Alaika bitilawatil Quran wa dzikrillah fa innahu nurul laka fil ardi wa dzukhrul laka fis samai." Nabi menyebut, hendaklah wahai Abu Dzar, engkau rajin membaca Quran, banyakkan zikir kepada Allah, kerana sesungguhnya itu adalah cahaya bagimu di dunia dan simpanan untuk kamu di langit. Baik itu untung orang yang baca Quran ini, kalau dia baca tak sedap sekalipun, dia baca terhegeh-hegeh, merangkak-rangkak sekalipun, tetap ada pahala di sisi Allah. Al-mahiru bil Quran ma'as safratil kiramil bararah walladhi yaqra'ul Quran wa yatata'tahu fihi wa huwa alaihi syaqun lahu ajran. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Siapa yang pandai baca Quran dengan tajwidnya, dengan taranumnya, dengan fusahahnya, itu baik sekali, maka orang ni nanti dia akan dikumpul bersama para malaikat yang mulia, kedudukannya tinggi. Tetapi bagi orang yang membaca Quran wa yatata'ta, apa yatata'ta ini terjemahannya terhegeh-hegeh, tapi yatata'ta ini makna orang yang baca tak, dia payah nak melafazkan perkataan, nak menyebut huruf-huruf Arab yang tertentu. Sebab ada orang dia tak lidah macam orang Melayu ni, dia semua boleh sebut, tak ada masalah. Orang Melayu kalau nak sebut cakap Arab, kadang cakap Arab tak tengok rupa orang Melayu macam Arab cakap. Ada orang Melayu boleh cakap orang putih, bunyi betul orang England, bunyi betul orang putih, sebab lidah kita mudah. Tapi ada orang lidah memang tak boleh ajar, susah. Orang Cina misalnya, tak semua, ada yang bagus-bagus, tapi umumnya mereka nak menyebut kadang perkataan-perkataan mula, daulat tuanku, laulat tuanku, susah nak menyebut. Durian, lulian, susah. Sama macam orang Turki, orang Iran, nak sebut rukak tak boleh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau dia baca talbiyah masa buat umrah haji, labbaik Allahumma, tapi dia punya effort, wa yatata'u fihi wa huwa alaihi syaqun, dan dia pula begitu susah. Orang begini pun kata Nabi dapat pahala, bahkan dua pula pahalanya. Pertama, pahala kerana satu huruf Quran, satu pahala. Mana kalau alif lam mim bukan satu, 3 poin di situ. Tambah bukan pula satu lagi pahala kerana effort dia, usaha dia nak membaca Quran. Sebab itu kalau kita yang mengajar orang pencen, mengajar orang tua, mengajar Quran, ramai kita di Jabatan Agama ni mendidik orang baca Quran, kalau jumpa orang yang slow-slow baca ni, sabar sajalah. Sebab mereka tu walaupun terhegeh-hegeh bacaannya, tetap dapat pahala besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Quran memang diciptakan oleh Allah untuk dibaca dan diambil pelajaran. Sebab Quran ini beza. Orang awam mereka belajar untuk nak membaca Quran. Orang alim dia membaca Quran untuk belajar. Itu lain. Tapi orang awam tak payah sibuk nak ke level itu. Cukup dia ni belajar untuk nak baca cukup. Tapi bagi kita, khususnya kalau Jabatan Agama, dah kena sampai tahap membaca tu untuk belajar, digali segala ilmu-ilmu yang ada dalam Quran. Tetapi pembacaan mesti berdasarkan undang-undang dan disiplin pembacaan. Nombor satu, tajwid tak boleh dikesampingkan. Sebab itu tajwid kalau berterabur boleh menjadi satu kesalahan dan dosa pula. Kalau semayang tajwid tak betul, batal pula semayang tu nanti. Hurufnya bertukar, sabdunya dibuang, boleh jadi rosak. Dan ini peranan kita di Jabatan Agama untuk didik masyarakat bagaimana budaya membaca Quran dengan tajwid yang betul. Sama juga yang kedua, kata ulama, mesti dididik masyarakat membaca Quran dengan menggunakan taranum. Apa makna taranum? Taranum ni tarannama yatarannamu. Tarannum maknanya berdendang, mendendangkan bacaan Quran.
Dia Quran ini Nabi memang suruh kita sedapkan bacaannya. Zayyinul Quran bi aswatikum. Hadis riwayat An-Nasa'i, Ibnu Majah dan Imam Ahmad. Hiaskan Quran dengan kemerduan suara, kata Nabi. Mesti dibaca sedap. Allah Ta'ala pun suka kalau kita baca Quran ada kemerduan. Sebab itu Allah Ta'ala puji Nabi Daud AS yang diturunkan padanya kitab Zabur. Nabi Daud, tuan-tuan, punya sedap dia membaca kitab Zabur. Burung yang sedang terbang berhenti singgah nak mendengar bacaan dia. Nabi Daud punya penangan. Betul, Nabi Daud ni kalau dia buat sarang burung walik, kaya dia, tak payah pasang kaset dah. Dia mengaji saja datang burung. Tapi itu kehebatan Nabi Daud. Bandingan kita mengkarak. Kita baca Quran, burung yang sedang berhenti terbang, lari burung mendengar suara kita. Sebab lagu rosak. Tapi ingat, jangan terlampau sibuk dengan lagu ataupun taranum sampai abaikan tajwid. Itu tak boleh. Sebab at-tajwid yuqaddimul ghina. Tajwid mesti didahulukan lebih daripada lagu. Lepas kita utamakan tajwid, utamakan juga, perdalamkan juga ilmu taranum Al-Quran. Alhamdulillah, kita di negeri Pahang tidak kurang atau tidak ketandusan tokoh-tokoh ataupun orang-orang yang memiliki kepandaian, bakat-bakat, kepakaran dalam bidang Quran, khususnya tajwid dan juga taranum ini. Moga-moga kita dapat berperanan pula untuk menyebarluaskan ilmu tajwid dan taranum ni kepada seluruh lapisan masyarakat di negeri Pahang Darul Makmur. Biarlah Pahang terkenal sebagai negeri yang melahirkan qari dan qariah yang berkualiti, yang bukan saja tajwidnya sedap, taranumnya, tajwidnya bagus, taranumnya begitu sedap sekali. Jom kita jadi sebagai pemangkin kepada budaya yang sangat dipuji oleh agama ini. Inilah taranum Al-Quran. Cuba ingat, taranum dia tak boleh menggunakan selain daripada langgam Arab. Sebab sekarang ni dah ada satu budaya baru, ada orang baca Quran dia buat langgam Jawa, ada. Dia buat langgam lagu P. Ramlee, tak boleh. Iqra'ul Quran biluhunil Arab wa aswatiha. Nabi pesan, bacalah Quran dengan langgam syair cara sebutan orang Arab, lagu-lagu Arab. Awal abad ke-20 para ulama telah menyusun ilmu taranum. Iaitu suara Arab yang paling popular, aliran taranum Hijazi yang popular sebelum tahun 40-an. Lagu-lagu asas mereka kita panggilkan lagu bihumurin jasad, iaitu Banjakah, Husaini, Maya, Rakbi dengan Dakkah. Kemudian muncul aliran taranum Masri atau orang Mesir yang muncul selepas tahun 40-an. Taranum aliran Masri ini asasnya Bayati, Soba, Hijaz, Nahwan, Ras, Sikah dan Jiharkah. Dan kalau di Malaysia, susunan taranum yang paling popular sekali, 50%, separuh daripada qari kita, dia suka baca dengan susunan Bayati, Soba, Hijaz, Nahwan dengan Ras. Ataupun dia baca Bayati, Hijaz, Nahwan, Ras dan juga Sikah. Dan lebih kurang dalam 30% qari kita baca mengikut turutan Bayati, Nahwan, Ras, Sikah dan juga Jaharkah. Kemudian ada 15% lagi qari kita yang baca dengan turutan Bayati, Soba, Nahwan, Ras dan juga Sikah. Dan ada 5% yang baca ikut susunan Bayati, Iraqi, Hijaz, Sikah dan Ras. Tapi yang ramai pada kita baca Jiharkah tidak, Ras tidak, Nahwan tidak, dia panggil lagu Jerkah saja. Itu tak tahulah apa bunyi lagunya. Tapi yang penting, ayo kita Jabatan Agama, kita jadi pemangkin untuk menyebarluaskan ilmu tajwid, taranum, dan ada satu lagi ilmu membaca Quran, iaitu ilmu qiraat, iaitu bacaan 10 yang mutawatir. Bermula pada bacaan yang dihimpunkan oleh Imam Asy-Syatibi dalam matan Asy-Syatibiyah, bacaan Nafi' bin Na'im, Imam Ibn Katsir Al-Makki, bacaan Imam Abu Amru Al-Ala Al-Basri, bacaan Ibn Amir ataupun Abdullah bin Amir Ad-Dimashqi, bacaan Imam Asim ataupun Abu Bakar Asim Al-Kufi, Imam Hamzah dan ramai lagi. Ini semua kalau bukan Jabatan Agama yang menyebarluaskan dan memberi ilmu ini, nak agak jabatan mana? Takkan Jabatan Perikanan pula nak mengajar benda-benda begini ke sana kemari. Maka sudah menjadi tanggungjawab kita. Ini yang kedua, mesti tahu membaca Quran. Dan yang ketiga,
Quran ini tanda orang yang cinta kepada dia adalah dia berusaha untuk memahami Al-Quran. Quran kalau sekadar dihafal, kalau sekadar dibaca, manfaatnya ada tapi tidak luas. Orang yang sekadar hafal, orang yang sekadar baca Quran, dia hanya kenal 28 huruf hijaiyah, 340,740 huruf, 77,437 kalimah, 6,236 ayat, 114 surah, 30 juzuk, 60 hizib, 240 makra' sahaja. Tapi kalau dia kaji, dia tadabbur, dia memahami, dia akan dapat jutaan lagi manfaat lebih daripada itu. Sebab itu ini juga peranan kita sebagai warga Jabatan Agama Islam. Kita mesti memberikan kefahaman kepada masyarakat tentang isi kandungan Al-Quran. Berapa ramai orang yang masuk Islam kerana mereka kagum dengan ayat-ayat yang ada dalam Quran. Pernah satu orang profesor nama Dr. William Brown, dia mengkaji tentang satu suara halus dalam tumbuh-tumbuhan. Dia berpandangan pokok ni dia bercakap sama dia, ada bahasanya, dan dia kaji selama 3 tahun. Dia rakam guna oskiloskop. Oskiloskop ni dia memang boleh dengar bunyi, tapi dia tak tahu, dia tak faham pokok ni bercakap bahasa apa. Kebetulan dia membentangkan kertasnya kajian ini di beberapa tempat. Dia boleh jumpa dengan satu orang saintis Muslim keturunan India. Kata saintis ini, kenapa awak tak faham pula? Dia kata, saya dah bertahun-tahun kaji, saya tak faham apa bahasa yang diucapkan. Jadi kata saintis Muslim ini, kami orang Islam, kami tahu dalam Quran Allah Ta'ala ada menyebut, wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdih walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura. Surah Al-Isra ayat 44. Dan tak ada sesuatu pun makhluk yang Allah cipta melainkan dia bertasbih dan memuji Allah, tetapi kamu sama sekali tidak mengerti dan faham tasbih mereka. Sesungguhnya Allah Maha Penyantun lagi Maha Pengampun. Jadi Tuhan sebut semua makhluk yang Allah cipta semua bertasbih kepada Allah, termasuklah COVID-19. COVID-19 pun tasbih juga kepada Allah, tapi tak tahulah benda sebutan dia. Jadi profesor ni katalah, saya bertahun-tahun kajian, saya tak tahu apa bahasa, rupanya dia bertasbih. Mana dalam Quran ada perkara ni? Ada, kata orang ni. Akhirnya dia mengucap 2 kalimah syahadah. Kajiannya dimasukkan dalam Journal of Plant Molecular Biologists. Terkenal nama Profesor Dr. William Brown ini. Bayangkan kalau peranan memberikan faham ini dijalankan oleh kita, berapa ramai orang boleh tertarik dengan Islam. Sedangkan Al-Quran di dalamnya begitu banyak fakta sains. Semua cakrawala bergerak secara terapung. Diterangkan dalam surah Yasin ayat 40. Surah An-Naml ayat 88 diterangkan konsep bumi yang bergerak. Surah Yasin ayat 80 menerangkan tentang pokok boleh menghasilkan bahan-bahan bakar. Surah Yunus ayat 61 mengitakan tentang atom, ciptaan Allah yang paling kecil. Dan begitu banyak sekali ayat-ayat Quran yang kalau ditadabbur, dikaji, ditafsirkan, boleh mendatangkan rasa kagum kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak nak diterangkan, tapi masa kita tidak mengizinkan. Sekali lagi saya mengucapkan ribuan terima kasih di atas peluang yang diberikan. Mohon maaf sebarang kekurangan. Mudah-mudahan kita dapat bertemu lagi pada lain-lain kesempatan. Kepada seluruh warga Jabatan Agama Islam Pahang, pejabat agama Islam di daerah-daerah, sekolah-sekolah menengah agama di seluruh negeri Pahang, saya mengucapkan selamat mendulang pahala Ramadan di rumah masing-masing. Stay home, stay safe. Ramadan Karim untuk semua. Kurangkan juadah, tingkatkan ibadah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.